Assalamualaikum. Hari ini kita akan tengok pembinaan persamaan ion melalui kaedah perubahan berterusan. Okey, pada minggu lepas kita telah pun belajarlah bagaimana garam tak terlarutkan disediakan. Jadi saya minta kamu rujuk pada nota pada minggu lepas untuk kamu ingat balik apakah yang sepatutnya kita belajar pada hari inilah. Okey, kaedah perubahan berterusan digunakan untuk membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan. Dalam kaedah ini, isi padu larutan A dimalarkan manakala larutan B ditambahkan kepada larutan A melalui pertambahan isi padu seperti dalam rajah 6.43. Jadi, larutan A dia malarkan, maksudnya dia tetapkan. Dia tetapkan pada isi padu yang tertentu lah. Contoh sini 10 ml contoh. Dan larutan B ni dia buat pertambahan kan. Kalau macam ni 10, contohnya sini 10 cm padu, tapi larutan B ni dia tukar-tukar. Dia naikkan dia punya isi padu bermula dengan 1 cm padu, 2 cm padu, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi lepas tu dia akan tengok berapakah garam tak terlarutkan terhasil. Berapa dia punya gram dia, berapa beratnya kan. Daripada situlah kita boleh dapat membina persamaan ion. Kita dapat tahulah berapa mol. Daripada gram tu kita dapat kira mol. Daripada mol tu kita boleh buat persamaan ion. Daripada mol tu kita boleh buat persamaan ion. Jadi itu tujuannya kita buat macam ni. Kalau kamu tengok ni, okey, ketinggian mendakan yang terbentuk meningkat secara beransur-ansur bagi beberapa tabung uji yang pertama. Kemudiannya menjadi malar seperti rajah 6.44. Jadi kita dapat tahu sini bahawa okey, kalau contohnya kamu letakkan larutan B ni, ini 1 cm padu, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya lah. Jadi kamu akan dapat tahu berapa cm padukah tindak balas tu berlaku dengan optimum. Maksudnya dengan orang kata dengan terbaik lah. Yang mana yang memberikan contohnya kalau macam 1 cm padu ni tak cukup untuk bertindak balas dengan larutan A ni pada isi padu yang malar tu kan. Contohnya 1 cm padu ni tak cukup lagi. 2 pun sebenarnya tak cukup lagi, 3 tak cukup lagi. Sebab apa? Sebab okey, kita dah tahu dah larutan A ni berapa dia punya sentimeter, dia punya isi padu. Sekarang ni kita nak tahu berapakah larutan B ni punya isi padu untuk bertindak balas dengan larutan A, untuk bertindak balas tu secara optimum, maksudnya secara cukup-cukup dan terbaik, dan yang mana dia akan memberikan keputusan yang paling tinggi kan. Maksudnya sekarang ni ion dalam larutan B dengan A ni berpadu dengan jumlah yang sama. Jadi kita tahulah tindak balas tu adalah tindak balas yang optimum kan. Jadi daripada uji kaji ni kita dapat tahu antara isi padu ni yang manakah yang menunjukkan bacaan yang paling optimum, bacaan yang paling baik, bacaan yang mana tindak balas ni adalah tindak balas yang akhir. Yang itulah dia adalah menunjukkan bahawa dengan ion sekian banyak larutan A ni dia akan bertindak balas dengan isi padu daripada larutan B dengan tindak balas yang mencukupi kan, yang mana padan-padan lah istilahnya, yang senang untuk kamu faham. Jadi di sini kamu dapat tengok kan. Okey, kamu tengok saya ni, dia punya garam ni tak terlarutkan ni dia meningkat menunjukkan bahawa pada isi padu 1 ni sebenarnya tak cukup lagi. Yang B ni tak cukup lagi untuk balas dengan keseluruhan ion dalam larutan A. Dia tak cukup lagi. Yang 2 pun sebenarnya tak cukup lagi. Yang 3 tak cukup lagi. Yang keempat ni pun tak cukup lagi. Yang kelima ni dan seterusnya kita akan dapat tengok dia malar. Menunjukkan bahawa yang kelima ni lah adalah sebenarnya tindak balas tu sudah mencapai tindak balas yang maksimum kan. Kalau kamu tambah lagi 6 cm padu ke 8 ke 7 ke kan, tak boleh dah. Dia adalah maksimum sebanyak
5 sahaja, 5 cm padu. Jadi kita dapat tahu bahawa di sini, okey, larutan A ni contohnya kalau dia letak 10 cm padu. Kita dapat tahu bahawa 10 larutan A dia akan bertindak balas dengan 5 cm padu. Larutan B dengan minimum, dengan maksimum paling tinggi, itulah dia. Kalau kamu tinggikan lagi dah tak boleh dah. Itu yang paling, yang itulah tindak balas yang mana dia maksimum dan bertindak balas dengan lengkap. Okey. Macam tu dengan pembinaan persamaan ion ni melalui kaedah perubahan berterusan ni, kita dapat tahu isi padu berapakah larutan A dan larutan B, yang mana mereka ni akan bertindak balas secara maksimum. Lepas itu kamu boleh membina persamaan ion. Okey, dalam kaedah perubahan berterusan, tujuan memalarkan isi padu larutan plumbum 2 nitrat PbNO 3/2 ni, sementara memanipulasi isi padu larutan kalium iodida Ki adalah untuk menentukan nisbah mol ion plumbum Pb yang daripada sini, plumbum nitrat ni, yang bertindak balas dengan lengkap dengan iodida. Okey, jika X mol ion plumbum Pb bertindak balas dengan Y mol ion iodida, maka formula empirik bagi garam tak terlalukan adalah Pb X Y. Jadi kita tahulah mol dia ni kat depan dia. Okey, ni Pb ni, daripada Pb ni kan, daripada Pb ni, kalau kat depan dia, kita dapat dia punya berapakah mol dia, berapa mol dia, dan Y ni pula berapa mol dia. Jadi kita bolehlah buat macam ni. Pb dia punya mol dia boleh tak sini, Y dia mana I dia sini, iodida ni adalah untuk mol yang terdapat pada ion iodida kan. Jadi macam mana nak dapat bilangan molnya? Sebenarnya kita boleh dapat daripada isi padu. Daripada isi padu tu kita boleh buat kiraan dia punya mol dia untuk dapatkan berapakah mol ion plumbum dengan ion iodida.